wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua pelajar saya SKP 3122-8 Penghayatan Etika dan Peradaban kerana dapat hadir dalam kuliah secara maya kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini pejam celik kita sudah masuk ke minggu yang ketiga kuliah Penghayatan Etika dan Peradaban ini. Dan hari ini saya akan ceritakan bab ketiga ataupun topik ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Seperti yang telah kita ketahui, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dalam kumpulan kita sekarang ini ada 55 orang secara dalam talian, dan saya telah peringatkan anda agar tidak ponteng kuliah 100%. Dan jangan marahkan saya kalau anda tidak atau dihalang memasuki peperiksaan akhir kalau tidak ada kehadiran 100%. Jadi saya ingatkan setiap kali perjumpaan kita, penting untuk anda hadir setiap kuliah kita. Jangan lupa isi 2 platform. Yang pertama, platform Putra Blast, kehadiran kuliah. Yang kedua, Google Form yang telah saya masukkan dalam Telegram tadi. Isi kedua-duanya. Dan seandainya anda tidak dapat hadir kuliah kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, anda boleh emailkan kepada saya sebarang dokumen, surat dan seumpamanya kalau anda tidak dapat hadir kuliah, sebab kita akan rekodkan kehadiran anda itu dan ketidakhadiran anda. Hari ini topik ketiga, pada asasnya kita akan membincangkan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Maksudnya di sini, apakah posisi etika dan peradaban itu dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Tajuknya diubah sikitlah, masyarakat kepelbagaian. Sebenarnya masyarakat berbilang kaum Carisa. Masyarakat berbilang kaum ini sangat unik dalam negara kita, ya. Masyarakat berbilang kaum dalam negara kita ini sangat unik. Pertama, majoritinya di Semenanjung Malaysia ada majoriti orang-orang Melayu, orang-orang Melayu Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Cina. Yang ketiga, orang India. Yang ketiga, orang India. Kemudian yang keempat ialah orang-orang asli di Semenanjung. Orang asli di Semenanjung campur keseluruhan lah. Ada lebih kurang 200,000 orang asli dalam negara kita. Di Semenanjung Malaysia, orang asli terbahagi kepada 3 di Semenanjung, iaitu orang-orang Melayu Proto, orang Senoi dan juga orang Negrito. Itu di Semenanjung. Di Sabah, majoriti masyarakatnya adalah Kadazan Dusun. Di Sarawak, majoriti masyarakatnya ialah orang-orang Iban. Nombor 2, orang Cina di Sarawak. Nombor 3, orang Melayu. Itulah komposisi masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Dan pada asasnya masyarakat, jumlah rakyat Malaysia sekarang ini 32 juta. 32 juta itu, daripada 32 juta itu majoritinya adalah orang Melayu di Semenanjung. Di Sabah majoritinya adalah orang Kadazan Dusun dan juga 20 kelompok etnik yang lain di Sabah. Di Sarawak adalah orang-orang Iban majoriti, juga mempunyai lebih kurang 20 berbagai etnik, 20 kelompok berbagai etnik di Sarawak.
Keseluruhannya ada sarjana yang telah mengira kita ada 46 kelompok etnik di Malaysia, termasuk kelompok etnik yang besar dan yang kecil, dan pecahan-pecahannya ada 46 keseluruhannya. Jadi topik kita pada asasnya pada hari ini akan membincangkan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum itu. Bukan masyarakat kepelbagaian, itu mungkin dari segi penggunaan istilah. Saya lebih suka memakai istilah masyarakat berbilang kaum berbanding masyarakat kepelbagaian, ya. Itu untuk pengetahuan anda lah. Dan apa yang akan kita bincangkan dalam bab ini, yang akan kita bincangkan dalam bab ini ialah fenomena migrasi ataupun diversity. Memang tak dapat dipisahkan apabila kita membahaskan persoalan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Sebelum orang-orang Eropah datang ke Asia, iaitu pada era pra-kolonial, yang telah saya jelaskan dalam kuliah-kuliah sebelum ini apa maksud pra-kolonial, memang telah wujud apa yang dikatakan sebagai migration cycle, ya, di alam Melayu ini yang mempertemukan tamadun India, tamadun Cina, tamadun Asia Barat atau Timur Tengah dan alam Melayu sendiri. Dengan dalam sistem etika orang-orang Melayu di alam Melayu ini, dan laluan mereka dapat bertemu ialah melalui laluan Selat Melaka. Laluan Selat Melaka. Jadi kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan lebih kompleks apabila orang-orang Eropah pada zaman kolonial melalui perdagangan dan penjajahan, mereka membawa sistem nilai dan etika orang-orang Eropah ataupun kita panggil orang Barat. Jadi menjadi bertindan dan bertindih. Kita ada tamadun Cina, kita ada tamadun India di alam Melayu, kita ada tamadun Timur Tengah atau Asia Barat, dan kemudian dicampur pula dengan sistem nilai dan etika orang-orang Eropah ni menjadi lebih pelbagai dan lebih rencam. Dan juga unsur-unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini tersulam dalam alam Melayu ini melalui proses asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku pada setiap tahap masyarakat hinggalah ke tahap pemerintah, terutamanya ketika zaman Kesultanan Melaka. Dan ditambah pula ketika zaman kolonial, British mengimport masuk orang-orang Cina dan orang India ke dalam negara kita. Orang Cina masuk, orang India masuk di bawah sistem Kanggani. Dibawa masuk buruh-buruh dari India ke negara kita hingga berlaku masyarakat berbilang kaum. Begitu juga orang Cina dibawa masuk dari tanah besar Cina yang sebahagiannya datang daripada selatan negara Cina untuk bekerja di sini untuk mengisi keperluan sektor buruh dan di bawah sistem yang dinamakan sistem kongsi. Itu dua sistem. Kalau orang Cina sistem kongsi, dibawa masuk oleh siapa? British. Kalau orang India dalam menggunakan sistem Kanggani. Jadi dua sistem inilah yang menyebabkan kerencaman berlaku masyarakat berbilang kaum lebih kompleks. Kita tahu memang wujud ada masyarakat Cina dan India di Melaka sebelum 1511. Kemudiannya ketika British datang, ketika era kolonial bertambah lagi apa yang kita katakan sebagai kerencaman masyarakat berbilang kaum. Jadi pada zaman pasca kolonial pula, keadaan menjadi semakin kompleks dengan adanya platform digital, apa yang disebut sebagai digitalization, dan juga pembentukan masyarakat yang lebih kompleks dalam masyarakat kita dengan sistem kepercayaan, dengan budaya, dengan cara hidup, dengan bahasa.
dan pelbagai dengan seni yang pelbagai. Inilah yang dipanggil sebagai super diversity. Apa istilah super diversity? Super diversity itu menunjukkan kepada kompleksiti masyarakat berbilang kaum yang ada dalam negara kita hasil daripada kepesatan era globalisasi dan juga ICT. Hasil daripada globalisasi dan ICT. Dan dalam era-era yang saya sebutkan tadi, iaitu era pra-kolonial, PRK, kemudian era kolonial, dipanggil KOL, dan juga era pasca kolonial ini, kita dapat lihat wajah idea dan amalan etika yang berevolusi bersama penyesuaian. Itu proses pinjam meminjam, proses asimilasi, proses transmisi tamadun yang pelbagai tadi, yang tamadun Melayu, tamadun Cina, tamadun Arab, tamadun India dan tamadun Eropah tadi, kita dapat lihat berlakunya evolusi dalam masyarakat dan wujudnya super diversity tadi. Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Hasil pembelajaran dan objektif yang pertama, saya akan menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, saya akan ceritakan analisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum pada hari ini. Mudah, taklah sukar sangat pembincangan kita melalui tajuk yang telah saya jelaskan tadi kepada anda actually lah. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kerana hadir ke kuliah pada hari ini. Baik, jadi kandungan bab ketiga ini atau topik ketiga ini ialah pertama, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Kedua, komponen etika dan peradaban. A, persekitaran geofizikal, iaitu laut, daratan, gunung ganang. B, masyarakat dan demografi, iaitu petani, pedagang dan mereka yang terlibat dengan industri. C, ekonomi dan pasaran, iaitu ekonomi sara diri, permulaan tamadun manusia di alam Melayu. Kemudian sistem barter, sistem tukar barang dan juga elemen-elemen perdagangan. Dan di falsafah dan pemikiran, bermula daripada falsafah dan pemikiran tradisional. Sekarang ini kita sudah mempunyai falsafah dan pemikiran yang lebih moden dan canggih. Dan ketiga, kita akan bincangkan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian lah, pertemuan tamadun-tamadun yang pelbagai yang saya sebutkan tadi kepada anda, tamadun Cina, tamadun Melayu, tamadun India, tamadun Eropah dan tamadun Asia Barat. Dan yang keempat ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Jadi istilah peradaban itu berasal daripada perkataan Arab lah, kita tahu maksud dia itu ketamadunan. Kadang-kadang dirujuk sebagai kemajuan, advancement, pembangunan fizikal, pembangunan spiritual. Itu asal kata istilah tamadun itu, kemajuan, pencapaian-pencapaian manusia, sumbangan-sumbangan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Itu dipanggil sebagai peradaban ataupun tamadun. Jadi sebelum kedatangan Islam, istilah peradaban itu adalah satu budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Ringkasnya, orang yang bertamadun itu ialah orang yang mempunyai nilai-nilai hidup yang luhur, yang murni. Itu orang yang bertamadun. Dan juga orang yang mempunyai kehalusan budi pekerti. Apa maksud kehalusan budi pekerti? Maksudnya ialah kesopanan, kesusilaan, tidak kurang ajar. Itu maksud kehalusan budi pekerti. Sangat berbeza kita dengan orang-orang barat. Secara mudahlah saya sebut di sini, kehalusan budi pekerti kita, orang-orang Malaysia terutamanya suka menolong orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, menghormati pensyarah, menghormati rakan-rakan, beradab, bersopan santun dan sebagainya. Itu maksud kehalusan budi pekerti. Dan istilah Melayu pula biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat. Ini yang sebut tamadun tadi.
peningkatan hidup masyarakat, taraf hidup, kemajuan, pembangunan, advancement, development, lifestyle, itu adalah maksud tamadun, ya, maksud tamadun yang sangat kaya dan sangat luas. Dan selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima dalam istilah bahasa Melayu, terutamanya perkataan hadarah. Itu besar tulisannya tu, hadarah itu maksudnya tamadun. Jadi ada pengaruh istilah-istilah Arab itu ke atas istilah dalam bahasa Melayu. Even bahasa Melayu sekarang pun anda dapat lihat berasal daripada perkataan Arab. Allah, kemudiannya Nabi, Rasul, akhirat, syurga, neraka. Itu semua adalah istilah-istilah Arab yang mula digunakan dan diterima dalam istilah bahasa Melayu. Kalau anda ada soalan boleh tanya kemudian, ya, Atira Husna. Kalau ada soalan boleh tanya, catatkan, dan juga Clarissa, ya. Baik, apa maksud? Dapat lihat skrin, ya, Atira? Atira? Dapat, Prof. Bagus, bagus. Ini ada gambar Upin, Ipin, menunjukkan kepelbagaian lah. Ada Melayu, ada Cina, ada Bengali, Sikh, ada India, dan berbagai kaum tu. Gambar kartun tu sengaja diletakkan di situ, Atira, ya. Jadi apa maksud etika dan peradaban? Etika kita tahu ialah prinsip-prinsip moral dan nilai akhlak. Yang difokuskan ialah adab, sopan santun dan seumpamanya yang menjadi pegangan individu ataupun kumpulan manusia. Itu maksud etika di sini. Di fokus kita sangatlah besar. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil akhlak, atau bahasa Melayu pun kita panggil akhlak. Betul? Dan kalau anda nak terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, istilah akhlak itu ialah ethics and morality. Ethics and morality, etika dan moral. Sebab itu tajuk kursus kita sepatutnya penghayatan etika dan moral dan peradaban. Sepatutnya lah. Tapi bagi saya etika itu adalah satu istilah yang kecil sebenarnya. Yang lebih besar ialah akhlak. Akhlak kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, ethics and morality. Ethics and morality. Okey, peradaban pula ialah tamadun, sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa. Apa itu maksud perkembangan sosial? Perkembangan sosial termasuklah dari segi sistem kepercayaannya, cara berfikirnya, cara hidupnya, sistem ekonominya, sistem pemerintahannya, sistem pendidikannya. Itu maksud perkembangan sosial, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai social development. Dan juga bangsa, melibatkan satu bangsa. Sejauh mana bangsa Malaysia ini mencapai tahap perkembangan sosialnya. Itu terkandung dalam pengertian tamadun ataupun peradaban. Dan apakah kebudayaan suatu bangsa? Ramai yang salah faham bila sebut kebudayaan, dia ingat tarian, dia ingat nyanyian saja. Sebenarnya kebudayaan itu maksudnya adalah way of life, cara hidup. Dan kebudayaan itu bukan semata-mata tarian dan nyanyian. Ramai yang salah faham. Budaya bangsa kita ini adalah budaya yang tinggi. Cara berfikir kita, cara kita bertindak, budaya kita, tabiat membaca, kemudian tabiat menekuni pembelajaran. Itu termasuk dalam budaya. Kita patut tanya dalam masyarakat, sejauh mana masyarakat, berapa buah buku masyarakat kita baca setahun. Anda boleh ceritakan kepada saya, bangsa kita, bangsa Malaysia membaca tidak lebih daripada 2 buah buku setahun. Itu ada satu kajian. Sebab itu kalau kita betul-betul mau menjadi masyarakat yang maju dan membangun, kita perlu baca banyak buku. Dan even boleh baca akhbar, surat khabar dan juga majalah, boleh. Dan sebab itu saya beri kepada anda tugasan baca artikel jurnal untuk membiasakan anda dengan budaya intelektual dalam universiti. Membiasakan anda dengan budaya intelektual dalam universiti. Dan juga bila saya sebut tentang sistem dan tahap perkembangan sosial masyarakat kita ini, kalau kita mahu menjadi sebuah masyarakat yang maju, maka tidak kita mesti menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan.
Kita mesti menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan, dan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan ialah melalui peningkatan tabiat membaca, the habit of reading. Itu penting. Masyarakat yang tidak membaca, dia tidak akan dapat maklumat. Bila dia tidak dapat maklumat, bagaimana dia membina tamadun, bagaimana dia membangunkan tamadun. Sebab itu soal pembacaan itu sangat-sangat penting dalam suatu masyarakat. Itu pandangan saya lah. Jadi telah jelas kepada anda dua istilah, iaitu etika dan peradaban. Etika dan peradaban. Dua istilah penting yang mungkin anda tertanya-tanya sebelum ini. Nama kerusi kita penghayatan etika dan peradaban. Apa yang perlu kita hayati? Yang perlu kita hayati ialah prinsip-prinsip moral dan nilai akhlak. Yang saya sebutkan tadi istilah ethics and morality dalam masyarakat. Yang kedua, penghayatan peradaban pula ialah bagaimana kita memajukan bangsa kita. Sama ada dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan dan seumpamanya. Itu yang penting anda berikan tumpuan tentang penghayatan etika dan peradaban. Baik. Kalau kita lihat di atas skrin ni, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum itu, apakah elemen-elemen penting? Elemen-elemen penting ada 8 di sini. Saya bermula dengan sistem kepercayaan dan agama. Tidak ada sebuah masyarakat pun kalau sistem kepercayaan dan agamanya tidak bagus, dia tidak akan dapat membangunkan etika dan peradaban dengan baik ataupun berkesinambungan. Contoh, tamadun Islam, tamadun orang-orang Melayu sudah 1400 tahun lebih berasaskan kepada sistem kepercayaan dan agama Islam. Sebab itu ia mampu bertahan dan dapat bertahan insya-Allah pada masa kini, dahulu, masa kini dan masa hadapan. Itu penting sistem kepercayaan itu dalam masyarakat. Bagaimana manusia penghayatan beragama, bagaimana manusia mengamalkan ajaran-ajaran dalam agamanya, itu isu utama. Menghayati agamanya itu penting. Itu dari segi praktikal. Dia bukan bercakap saja, tapi dia melaksanakan apa yang dia cakapkan. Kedua, dalam konteks pembentukan etika dan peradaban itu ialah penempatan masyarakat. Di manakah kedudukan masyarakatnya? Adakah saya boleh bahagikan kalau di Malaysia ada 3 penempatan. Yang pertama di pedalaman dan pesisiran pantai, pedalaman dan pesisiran pantai. Yang kedua di pinggir bandar. Yang ketiga di kawasan-kawasan bandar. Itu penempatan masyarakat. Obviously, mereka yang tinggal di bandar itu lebih maju dan bertamadun dari segi material dan fizikal, kan? Dari segi material dan fizikal. Itu maksud penempatan masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Alhamdulillah, dalam negara kita ini, rakyat Malaysia rata-ratanya secara hitung panjang, secara average, berusia 67 hingga 75 tahun. Berlaku peningkatan hidup, peningkatan jangka hayat, sebabnya berlaku peningkatan kualiti kehidupan. Bagaimana kita mengukur peningkatan kualiti kehidupan? Kita ukur sebanyak mana kita ada hospital, sejauh mana kita ada klinik kesihatan, sejauh mana kita ada pusat-pusat kesihatan, sejauh mana kita melahirkan graduan dalam bidang perubatan, dalam bidang pergigian, dan bidang sains kesihatan. Itu cara kita mengukur peningkatan kualiti kehidupan masyarakat. Dulu saya masih ingat kita ada pusat kusta negara, Sekarang ni tak ada dah pusat kusta negara. Sebab apa? Tidak ada lagi rakyat Malaysia yang mengidap penyakit kusta. Tapi datang pula penyakit-penyakit yang lain seperti HIV AIDS yang tidak ada ubat dan penawarnya. Contoh. Itu sebab mereka yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Janganlah anda terlibat dengan gayism, homoseksualism, lesbianism dan seumpamanya, kerana ia akan mengundang, dan aktiviti pelacuran. Ia akan mengundang kepada berbagai jenis penyakit dan juga akan memberi impak kepada kualiti kehidupan kita. Minggu lepas kalau anda baca berita, Pesuruhjaya Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, kononnya memperjuangkan nasib dan membela nasib pekerja-pekerja seks di Malaysia. Kita tak perlu pekerja seks di Malaysia sebab kita adalah sebuah negara Islam. Kita bukan Thailand.
Buat apa kita nak perjuangkan mereka yang memang mencari nahas, terlibat dengan aktiviti-aktiviti pelacuran. Itu tidak termasuk lagi dengan 18,000 pelajar institusi pengajian tinggi. 18,000 ya, pelajar institusi pengajian tinggi yang menjadi sugar baby. Itu angka yang sangat mengejutkan yang didedahkan oleh Sugar Book. Dan saya harap pelajar saya tidak menjadi sugar baby ini. Dan ia boleh mengundang berbagai jenis penyakit. Mengundang berbagai jenis penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, gonia, syphilis dan seumpamanya. Jadi bagaimana kita dalam masyarakat sebuah negara Islam ini tiba-tiba ada orang yang kononnya memperjuangkan, membela nasib pekerja-pekerja seks. Cari kerja lain. Seks itu bukan pekerjaan sebenarnya. Pandangan saya lah. Dan tidak ada gunanya kita nak memperjuangkan seperti mana di Thailand. Kita bukan negara yang bergantung kepada sistem pelacuran untuk ekonomi kita, untuk pengetahuan anda lah. Dan kalau kita lihat peningkatan kualiti kehidupan itu dan peningkatan jangka hayat kita, sistem kesihatan kita yang bagus. Tengok vaksin COVID-19, sudah hampir 300,000 orang yang telah divaksinasikan dengan 2 kali vaksin. Dan mereka ini mungkin akan mendapat peluang untuk merentas negeri berhari raya nanti. Kita yang belum divaksinkan, saya sendiri pun tidak divaksinkan lagi, mungkin tidak berpeluang merentas negeri ketika hari raya 13 hari bulan Mei nanti, hari raya Aidilfitri. Sebab itu tahun lepas dah lah saya berhari raya di kolej kediaman saja, dan tahun ni pun terpaksa berhari raya di kampung. Betul, saya pernah berhari di overseas selama 4 tahun. Tapi sedih juga tak dapat ziarahi ibu bapa di kampung ketika hari raya. Dan itu adalah tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Saya teringat-ingat macam mana saya nak menziarahi ibu bapa saya di kampung Nun di utara tanah air ya ketika hari raya nanti. Dan anda tahu peningkatan jangka hayat kita, ramai orang yang lebih umur panjang. Alhamdulillah, ramai orang lebih umur panjang. Itu maksudnya peningkatan jangka hayat. Dan juga kurang orang yang mati. Tapi yang merisaukan saya pula dari segi jangka hayat ini, ramai mati di atas jalan raya, kemalangan jalan raya. Kalau dari segi penyakit, ramai orang yang mati di Malaysia kerana penyakit jantung. Itu penyakit nombor 1 di Malaysia, penyakit jantung ya. Dia panggil heart disease. Itu bahaya jugalah. Itu pun kita kena berhati-hati dalam masyarakat kita. Dan bila menyentuh soal COVID-19 ya, Islam mengajarkan kita berdoa. Selain daripada berusaha, kita mesti berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam akan sesuatu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Nombor 2, Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit kusta, wal junun dan gila, wal juzam dan juga sopak, wa min sayyi'il asqam dan juga daripada seburuk-buruk penyakit. Jadi pandemik COVID-19 itulah antara seburuk-buruk penyakit itu kita minta melindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Ini pula dalam negara kita ini saya percaya kita mempunyai satu sistem organisasi yang mantap bermula daripada kerajaan sampailah kepada masyarakat, sampailah kepada komuniti, sampailah kepada ahli keluarga dan juga individu. Itu maksudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur dalam masyarakat. Yang kelima ialah bahasa serumpun. Kita tahu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa penyatuan, bahasa perpaduan dan juga sistem tulisan skrip Rumi adalah salah satu sistem tulisan yang penting, termasuklah tulisan Jawi itu yang ada kaitan dengan bahasa kebangsaan. Pada masa yang sama, bahasa-bahasa lain dibenarkan untuk digunakan dalam negara kita dan juga termasuk sistem tulisannya. Yang rasmi ialah bahasa kebangsaan.
Kemudian yang keenam ialah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral masyarakat. Alhamdulillah, dalam negara kita ada sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral masyarakat yang cukup dijaga oleh masyarakat kita lah. Terutamanya ibu bapa jaga anak-anak, jangan terjebak dengan masalah sosial, jangan terjebak dengan aktiviti yang tidak bermoral dan seumpamanya. Kemudian yang ketujuh ialah daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Ini juga kita banyak kali seruan dalam wawasan 2020 ada disebutkan tentang elemen penciptaan, elemen teknologi dan pembinaan untuk melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Itu ditekankan oleh kerajaan Malaysia. Kemudiannya yang ke-8 ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam masyarakat. Dalam semua perkara, saya cerita sikit kepada anda lah. Di kolej-kolej kediaman sekarang kita sedang memberikan tumpuan kepada agenda pertanian. Dan juga kita menekankan tentang elemen kreativiti dalam masyarakat lah. Bila membahaskan persoalan pertanian ini, kita mahu masyarakat pelajar yang kreatif dan inovatif dalam agenda pertanian. Dan termasuk dalam setiap aktiviti dan program itu mesti ada elemen kreativiti dan inovasi. Kreativiti dan inovasi. Itu salah satu perkara yang sangat-sangat penting dalam pembentukan etika dan peradaban. Ada 8 komponen yang telah saya huraikan sebentar tadi ya dalam masyarakat. Baik, kita kembali pada tajuk yang lain, iaitu persetaraan geofizikal. Lazimnya sesuatu etnik itu mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persetaraan kawasan geografi kita. Kalau kita kata persetaraan kawasan geografi di tanah Melayu ini, kita tahu kita negara yang panas, kemudiannya negara tropika, dalam kawasan khatulistiwa. Ada masa kita panas, ada masa kita sejuk, ada masa kita basah, hujan dan seumpamanya. Ini keadaan geofizikal dan kita dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Selat Melaka, dan inilah laluan-laluan penting tamadun-tamadun besar dunia seperti tamadun Cina, tamadun India, yang mana orientasi perdagangan itu sangat penting ya. Orientasi perdagangan sangat penting dalam masyarakat yang mempertemukan orang-orang tamadun Cina, India tadi ya, dan juga termasuk orang-orang Eropah dan orang-orang dari Asia Barat. Dan sumber dan produk pertanian dari alam Melayu ini menjadi asas perdagangan lah di antara tamadun Melayu dengan tamadun-tamadun yang lain. Dan bila lahir pula tamadun Malaysia, inilah sebenarnya hasil daripada penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya tadi. Dipanggil cultural diffusion. Ini yang menghasilkan persedaraan geofizikal yang telah menghasilkan tamadun Malaysia. Dari segi masyarakat dan demografi pula kita dapat lihat masyarakat adalah sekelompok manusia yang membentuk sistem interaksi sosial dan juga ciri-ciri masyarakat kita dapat lihat berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosial. Ada kelas masyarakatnya, ada susun lapis masyarakatnya. Semua saya tidak mahu menjadi seperti kelompok pendokong Marxism ya, yang membahagikan kelas ini kepada kelas atasan, kelas bawahan dan seumpamanya, atau kasta. Bagi saya aturan sosial masyarakat ini, kalau kita lihat pembahagian terkini oleh kerajaan Malaysia, B40, M40 dan juga A20,
Bagi saya itu adalah berasaskan kepada pendapatan isi rumah. Itu saya rasa lebih tepat dan lebih mudah untuk kita faham kelas-kelas dalam masyarakat mengikut aturan sosial, Koin Jaraningrat pada tahun 1970 telah menyatakan bahawa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorientasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Jadi dari segi masyarakat dan demografi sangat berkait rapat. Yang membentuk sesebuah masyarakat itu berasaskan kepada demografi. Kemudian dalam konteks Malaysia, apa definisi masyarakat? J.S. Furnival misalnya menyatakan masyarakat berbilang kaum bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup dekat tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama dan masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Di masyarakat berbilang kaum dalam negara kita telah saya ceritakan tadi kepada anda, kelompok etnik utama ialah Melayu, Cina dan India di Semenanjung, Bumi Putera Sabah, Kadazan Dusun, Bajau, di Sabah bersama dengan 20 kelompok etnik yang lain. Di Sarawak kita ada Bumi Putera Sarawak seperti orang Iban, orang Melanau dan sebagainya. Yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tapi juga dari segi pekerjaan dan tempat tinggal. Itu realiti masyarakat dalam konteks Malaysia dan juga kita tidak minta kita menjadi sebuah masyarakat berbilang kaum dan ia secara natural berlaku dan termasuklah campur tangan oleh British ya yang membawa masuk orang-orang Cina dan ke India ke tanah Melayu. Orang Cina dibawa masuk di bawah sistem kongsi, orang India dibawa masuk melalui sistem Kanggani. Jadi kita ada keunikan dalam definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Jadi garis masa pembentukan masyarakat Malaysia bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka 1402 hingga 1511. Kita ada tamadun majmuk, di situ bermula ya, pada asasnya lah yang lebih ekstensif kan. Kemudian ketika penjajahan Portugis 1509 hingga 1641, ketika itu berlaku penjajahan ya. Penjajahan dan juga pada 1641 hingga 1824 penjajahan oleh Belanda dan kemudiannya penjajahan British 1826 hingga 1941, kemudian 1946 hingga 1948. Dan juga pendudukan Jepun 1941 hingga 1946 hinggalah kemerdekaan 1957 itu dikatakan masyarakat majmuk dan pembentukan Malaysia 1963 dengan kemasukan Sabah Sarawak ke Malaysia itu dinamakan sebagai kepelbagaian. Jadi kita ada 3 fasa di sini. Pertama fasa peradaban majmuk, kedua fasa masyarakat majmuk dan yang ketiga fasa kepelbagaian. Jadi dari kemajmukan ke kepelbagaian kita dapat lihat tadi istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kedatangan penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Ini saya sebutkan tadi kepada anda banyak kali ya. British membawa masuk pendatang-pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi siapa? Kepentingan ekonomi British. Kepentingan ekonomi British.
Kemudian lahirnya budaya majmuk di tanah Melayu yang merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Kemudian peradaban majmuk pula bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Itu peradaban majmuk. Manakala masyarakat majmuk pula bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Jadi kita kena faham tu bagaimana masyarakat majmuk itu berlaku, bagaimana berlaku kepelbagaian majmuk dan bagaimana berlakunya budaya majmuk tadi. Yang pertama ialah apa yang kita sebut sebagai pemisahan ataupun segregasi. Tidak nampak proses berlakunya masyarakat majmuk ataupun kepelbagaian tadi. Pertama segregasi, yang kedua akomodasi, ketiga asimilasi, keempat amalgamasi. Saya akan jelaskan satu persatu pada hari ini. Dalam konteks yang pertama segregasi. Segregasi itu ialah pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Dia berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Itu dipanggil sebagai segregasi. Biasa dulu kalau anda masih ingat dasar apartheid di Afrika Selatan hingga lahirnya pejuang kulit hitam yang nama Nelson Mandela yang membantah dasar apartheid. Itu adalah dasar yang mengasingkan antara etnik. Contoh dalam dasar apartheid ada bas untuk orang kulit putih dan ada bas untuk orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak dibenarkan menaiki bas orang kulit putih. Di taman-taman perumahan, kerusi juga ada kerusi untuk orang kulit putih sahaja. Orang kulit hitam tak dibenarkan duduk. Contoh. Itu maksud pemisahan atau pengasihan antara etnik. Sama ada melalui polisi kerajaan ataupun melalui undang-undang tertentu. Dasar apartheid telah dihapuskan. Tapi saya menceritakan tadi adalah contoh berlakunya segregasi itu. Dan dari segi negara kita juga berlaku pemisahan tempat tinggal. Dan seumpamanya di tempat kita British mengasingkan orang Melayu, orang India, orang Cina. Orang Melayu dibiarkan menjadi nelayan dan petani dan juga peladang. Tinggal di kawasan-kawasan pinggir, kawasan-kawasan pedalaman dan juga kawasan pesisiran pantai. Orang India pula di kawasan estate dan membina jalan kereta api dan jalan raya. Orang Cina pula di kawasan bandar menjadi pelombong biji timah, bekerja dengan kerajaan British sebagai kerani ataupun berniaga. Itu dasar segregasi, divide and rule. Dasar pecah dan perintah oleh pihak British. Oleh pihak British. Kedua, akomodasi. Akomodasi ialah penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Dan bebas mengamalkan budaya masing-masing serta menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Mempertahankan budaya hidup masing-masing. Ini dinamakan sebagai akomodasi. Dan bila sesuatu etnik itu menerima norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing, itu dinamakan sebagai akomodasi. Ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan proses integrasi sahalah yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Dia ada dua jenis asimilasi. Satu asimilasi budaya dan satu lagi asimilasi struktur. Jadi dalam asimilasi ini contoh
ialah orang-orang Nyonya Baba di Melaka dan Pulau Pinang. Mereka berasimilasi dengan budaya orang Melayu. Mereka suka pakai pakaian orang Melayu, iaitu kebaya, dan mereka sukakan makanan Melayu. Bahkan ada juga makanan orang Nyonya, Baba Nyonya ini yang sama dengan orang-orang Melayu. Itu contoh asimilasi. Begitu juga contoh orang-orang Cina di Kelantan. Orang-orang Cina di Kelantan juga berasimilasi dengan budaya orang-orang Melayu Kelantan dari segi percakapannya, bahasanya, pakaiannya, even banyak mempunyai persamaan dengan orang-orang Melayu Kelantan. Itu contoh asimilasi. Dan yang keempat ialah amalgamasi, iaitu tahap asimilasi yang paling tinggi, proses pencantuman melalui biologi, iaitu perkahwinan campur. Perkahwinan campur adalah manifestasi daripada amalgamasi. Ingat perkahwinan campur, ingat amalgamasi. Dan kalau kita ingin membentuk sebuah masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu, benar-benar bersatu padu, itu dinamakan sebagai melalui perkahwinan campur. Melalui perkahwinan campur. Itu dinamakan sebagai amalgamasi. Di Malaysia, pembinaan negara bangsa sebenarnya berdasarkan kepada integrasi dan identiti setiap etnik itu disuburkan dan dikekalkan melalui proses-proses segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Masing-masing, walaupun berlaku asimilasi, akomodasi dan seumpamanya, masyarakat berbilang kaum tetap mempertahankan ciri-ciri etnik masing-masing walaupun mereka boleh menerima budaya tempatan dan juga sejagat, walaupun mereka boleh menerima budaya tempatan ataupun sejagat. Jadi skema proses hubungan etnik di Malaysia. Okey, dari segi skemanya, pertamanya tahap putaran, kita ada tahap putaran, kemudian kita ada dimensi nilai, kemudian kita ada bentuk hubungan sosial, kemudian kita ada hasil dan juga kesepaduan sosial. Jadi kita dapat lihat di sini lah. Tahap putarannya ada dysfunctional social, kemudiannya plural, kemajemukan dan segregasi, kemudiannya rekomodasi, kemudian akulturasi, kemudian asimilasi, kemudian amalgamasi. Anda dapat lihat dalam senarai tahap putaran ini, amalgamasi itu berada pada tahap yang boleh kita katakan yang tertinggi lah. Meraihkan etnik yang lain, kemudiannya bersatu dalam kepelbagaian, mahukan integrasi nasional, perpaduan nasional. Amalgamasi juga kalau kita lihat bentuk hubungan sosialnya, keterikatan, bonding antara masyarakat berbilang kaum. Kita dapat lihat juga hasilnya konsensus dan kesepaduan sosialnya sangat baik. Itu proses. Doktor. Ya? Ya? Tak apa. Zahra? Kenapa Zahra? Tuhan ada kawan tu tak masuk lagi. Setakat tadi ini baru masuk. Ada 55 orang. Dia pergi mana tadi? Dia memasak? Taklah, internet dia tak stabil. Oh, tak apa. Perlahan-lahan masuk, nanti saya akan admitnya. Okey, terima kasih doktor. Sama-sama Zahra. Kita dapat lihat tahap paling tinggi ialah amalgamasi lah. Dia semuanya positif, dimensi nilainya bagus, bentuk hubungan sosialnya bagus, hasilnya bagus dan akhirnya kesepaduan sosialnya juga sangat baik. Itu tahap yang paling bagus amalgamasi. Di antara semua lah. Dysfunctional sosial adalah yang tidak bagus sekali lah kerana ia boleh menyebabkan berlakunya rusuhan, kemudian keruntuhan sistem nilai, kemudian konflik dan tidak baik dari segi kesepaduan.
nasional. Dysfunctional social. Itu dia tak terjemah, tak boleh diterjemahkan tu. Social dysfunctional. Dan seumpamanya. Okey, kemudian kita pergi pada ekonomi dan pasaran. Okey, pada era prakolonial, masyarakat Melayu memang mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, kita tahu kan, dan juga termasuklah orang asli. Ekonomi masyarakat yang paling asas untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Itu maksudnya ekonomi secara diri itu. Dia menampung keperluan asas untuk keluarga dan diri sahaja. Itu era prakolonial, sebelum kolonial datang. Kemudian ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi semakin penting dalam kerajaan Melayu Melaka, dan juga walaupun demikian keadaan kehidupan agak mundur dan tradisional. Zaman kolonial, British menguasai ekonomi. Mereka datang ke negara kita ini berdasarkan 3G. Pertama, God. Mereka menyebarkan Christianity. Kedua, gold. Mereka mendapatkan hasil bumi negara kita iaitu biji timah dan getah untuk dibawa balik ke negara mereka bagi kereta revolusi perusahaan. Dan ketiga, glory. Mereka menganggap bangsa mereka sebagai sesuatu yang agung, ya, bangsa barat, bangsa orang kulit putih ni sebagai sesuatu yang agung. Dan kononnya mereka membawa misi untuk mentamadunkan dunia Melayu ini. Itu hakikat tentang kolonial British. Dan kita dapat lihat dari segi ekonomi dan pasaran itulah, ketika itulah mereka menguasai lomba-lomba biji timah dan ladang getah, dan juga membawa masuk tenaga buruh besar-besaran dari China dan juga India. Zaman pasca kolonial pula kita dapat lihat kerajaan telah menyusun, yang diterajui oleh majoriti orang Melayu, menyusun semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang tadi. Kedudukan dari segi lokaliti, kedudukan dari segi ekonomi, orang Melayu, orang Cina, orang India. Dan juga kerajaan selepas era pasca kolonial itu cuba untuk merapatkan jurang perbezaan dari segi pendapatan, dari segi ekonomi antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Itu yang cuba dihapuskan oleh kerajaan agar tidak satu lokaliti dan orientasi pekerjaan dan perniagaan itu dikuasai oleh satu kelompok bangsa sahaja, oleh satu kelompok bangsa sahaja. Kemudian dibenarkan selepas peristiwa 13 Mei, diperkenalkan dasar ekonomi baru itu. Anda tahu salah satu sebab berlakunya peristiwa 13 Mei selain daripada faktor politik ialah faktor ekonomi, kerana orang Melayu di tanah tumpah darahnya sendiri tercicir dan ketinggalan dari segi ekonomi. Yang menguasai ekonomi adalah orang-orang Cina. Dan itulah sebabnya kenapa dasar ekonomi baru itu diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak dan dilaksanakan bermula 1970 hingga 1990, tapi tak tercapai 30% ekuiti Bumiputera. Sepatutnya nak dicapai, tapi paling akhir report yang saya baca 23.5% saya dicapai oleh Bumiputera. Dan DEB ini berpegang pada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan konflik kaum dan juga mengukuhkan perpaduan. Objektif DEB ini selalu ditanya dalam peperiksaan, kuis dan juga ujian tengah semester. Apakah objektif dasar ekonomi baru? Pertama, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, termasuklah kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, etnik, Kadazan Dusun, Iban, Melanau dan seumpamanya. Kedua ialah menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Maknanya disusun semula masyarakat itu dengan tidak mengikut fungsi ekonomi itu dihapuskan. Itu penyusunan masyarakat itu mengambil masa yang lama daripada tinggal di kampung. Orang Melayu tinggal pesisir pantai dibawa ke bandar dan dipelbagaikan penempatan dan orientasi ekonomi tadi. Lama masa yang dia ambil. Dan objektif DEB yang dapat lihat di sini, kadar kemiskinan, menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum kan tadi kan, objektif pertama yang dapat lihat. Yang dicapai keseluruhan 16.7% sahaja
Untuk luar bandar 23% yang dicapai dan kawasan bandar 91%. Maksudnya ialah kadar kemiskinan asalnya 49,3%, akhirnya yang dicapai 16,3% pada tahun 1990. Kemiskinan di luar bandar 58,7%, paling ramai, kemudian dikurangkan sasarannya 23% saja. Kawasan bandar, miskin bandar 91%. Kemudian pemilikan equity korporat. Equity korporat ya, equity ni termasuklah bond, saham, apa lagi yang nak sebut? Equity, aset, bangunan, tanah, itu equity. Bumiputera memiliki equity 24% pada tahun 1970. Sasaran untuk 1990 30%. Bukan Bumiputera 40% dan pemodal asing 30%. Itu. Adakah dicapai pemilikan equity korporat tadi? Saya berikan contoh untuk Bumiputera. 23.5% saja yang dicapai. 23.5%. Bukannya 30%. Jadi di sinilah kita dapat lihat falsafah dan pemikiran tradisional tadi. Perspektif inilah kita dapat lihat apa manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana mengacapi matlamat. Tadi kalau kita lihat ilmu perlu diintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu alat. Itu pendapat Ibn Khaldun, bapa sosiologi Islam. Dan kita dapat lihat Ibn Khaldun, pendapat beliau itu dipegang, ya, dipegang. Dan juga kita dapat lihat falsafah dan pemikiran moden tadi ialah bagaimana manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut dari segi falsafah dan pemikiran tadi. Dan begitu juga kita dapat lihat Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian tadi saya ceritakan pada anda. Selat Melaka dan Kesultanan Melayu Melaka lah. Apa kita dapat lihat bagaimana kepelbagaian tamadun dan etnik bermula di Selat Melaka. Proses pembudayaan yang berlaku antara masyarakat berbilang kaum melalui aktiviti perkahwinan dan perdagangan. Dan proses interaksi antara budaya itu membentuk interaksi pada peringkat tamadun. Contoh interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, ya, hubungan satu budaya dalam satu kaum. Orang Melayu adalah campuran orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis, orang Mandaling dan seumpamanya. Orang Cina pula ada hubungan satu budaya dalam kalangan mereka berinteraksi, orang Hakka, orang Cantonese, orang Hainan, orang Teochew dan seumpamanya. Manakala orang India pula terdiri pada orang Tamil, Malayalam, Punjabi dan seumpamanya. Inilah bagaimana kita dapat lihat kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan masing-masing. Pegangan agama mungkin berbeza tetapi sama dari segi budaya. Kita dapat lihat juga bagaimana masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakaian dan seni bina, dan bagaimana masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu dalam beberapa segi. Jadi kita dapat lihat Kesultanan Melayu Melaka tadi lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik, hingga Melaka digelar sebagai the Venice of the East yang melibatkan perdagangan orang India, Cina, orang Parsi dan Arab, dan yang menyumbang kepada keagungan Melaka. Keagungan Kesultanan Melaka ialah dapat lihat di sini pemerintahan, perdagangan, kependudukan dan kepelbagaian budaya. Dan dari segi pemerintahan, perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka juga berasaskan ajaran Islam. Pemerintahan dilakukan dengan cara yang diplomasi dan terbuka, mementingkan keharmonian kaum. Pegawai-pegawai istana pula meliputi orang Melayu dan orang India. Amalan perkahwinan campur juga berlaku dalam konteks pemerintahan dan hubungan diplomatik antara Puteri Hang Lipung
dan Sultan Mansur Shah. Dari segi perdagangan pula, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk menjaga keselamatan Laut Melaka daripada ancaman perompak dan lanun. Dan juga pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksamana Melaka. Dari segi kependudukan pula, zaman prioriti menyebabkan penghijrahan pedagang-pedagang dari China, India dan Arab dan negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa untuk memasuki suatu kawasan hingga lahirnya proses asimilasi dan amalgamasi dan wujud masyarakat baru, iaitu orang Melayu India ataupun Mama, Melayu Arab, golongan Said dan Sharifah, dan termasuklah golongan Baba dan Nyonya yang sekarang ini ada warisan mereka di Melaka dan Pulau Pinang. Dan pada masa yang sama juga aspek yang penting ialah kebudayaan budaya Melaka dan sebagai kota metropolitan dan juga multi budaya, lahir pluralism budaya, kepelbagaian budaya, hasil interaksi budaya Arab, pra-Islam, budaya Hinduism, budaya Buddhism, Arab Islam dan Eropah dengan budaya alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi. Dan pembentukan masyarakat majmuk ketika era kolonialisme Inggeris, kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan sampang tiga mata saya kata God, Gold, Glory tadi saya sebut. Itu tujuan mereka datang ke sini. Dan di Eropah pula berlakunya pemisahan agama dan sains, dipanggil Rocks of Ages atau Sciences and Religion in the Fullness of Life. Antaranya itu rujukan yang penting, pemisahan agama dan sains di Eropah oleh Stephen Jay Gould. Agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Itu yang tidak elok tu. Kemudian sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat yang menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Dasar pemisahan agama dan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu apabila mereka menguasai pentadbiran negara. Sultan diberi tugas menjaga agama Islam dan adat istiadat Melayu, manakala British menjaga soal ekonomi. Dan bila oleh yang demikian berlakunya Islam sebagai agama dan penganutnya dengan negara kolonial sekular lah dalam konteks pemodenan barat. Itu dapat lihat. Dan juga dari segi warisan dan pendigitalan sejagat, teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian tadi atau masyarakat berbilang kaum tadi. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting. Kita tahu sama sekarang pun kita panggil pendigitalan ataupun digitalization itu penting. Bahkan ia juga menjadi agenda di UPM ya untuk kolej-kolej kediaman bagi menerapkan agenda pendigitalan. Apa maksud pendigitalan? Anda buat e-certificate, e-book, itu pendigitalan lah. Penggunaan media sosial, penggunaan media digital, mengelakkan paperless, mengelakkan daripada kita menggunakan terlalu banyak kertas. Ini semua adalah dalam konteks pendigitalan dan kita memeriahkan media elektronik dan media cetak. Memeriahkan media elektronik dan media cetak. Jadi budaya barat telah mempengaruhi pengembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk. Anda tahu pelajar UPM daripada 26,000 pelajar UPM, 40% mempunyai iPhone. Itu hebat. Dan lain-lain tu telefon-telefon yang cokiang lah. Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo dan seumpamanya lah. Itu hebat pelajar UPM. Baru-baru ni kita buat e-voting, 72% turn out, 72% keluar mengundi lah. Ramai tak keluar pelajar Swazah ni. Kerana mereka hilang dan pergi pun saya tak tahu.
Pelajar swasta, pelajar master dan PhD tadi. Tahniahlah kepada anda yang keluar mengundi kerana anda menunaikan tanggungjawab kemahasiswaan anda. Anda menunaikan tanggungjawab kemahasiswaan anda. Jadi budaya barat telah mempengaruhi pengembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Mereka bukan sahaja menguasai teknologi dan komunikasi, bahkan mereka menerapkan juga cara hidup barat itu, lifestyle mereka dan budaya barat itu kepada penduduk di dalam negara kita. Jadi impact media digital ke atas etika dan peradaban kita dapat lihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, kemudian mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Inilah maksud warisan dan pendigitalan sejagat. Jadi mahasiswa dan mahasiswa sekalian, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personality, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Jadi ilmu tentang etika dan peradaban ini penting kerana boleh membantu pelajar-pelajar ke arah pembinaan dan kejayaan sebuah masyarakat. Jadi pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar kepada kita agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang telah lama kita kecapi. Dan pelajar juga saya harapkan mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban. Juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Jadi pendedahan yang diberikan kepada anda mengenai latar belakang etika dan peradaban boleh memupuk rasa persefahaman antara kita lah. Ini pada asasnya bagaimana kita belajar tentang perkara ini untuk menjadi manusia yang bertamadun, manusia yang maju, yang mempunyai kemajuan yang tinggi, bersopan santun, halus budi pekerti, pribadi yang bagus, sahsiah yang terpuji, personality yang menarik, watak, tata susila sebuah negara bangsa. Itu penting. Sebab itu saya ceritakan kepada anda juga ada persoalan sejarah kan, penting untuk pembinaan masyarakat kita, yang lebih maju. Jadi di sini saya sertakan juga rujukan-rujukan yang boleh anda baca sebagai tambahan lah. Ada, saya tak pasti ada boleh dipinjam kalau anda masuk perpustakaan negara Malaysia, anda boleh meminjam e-book dalam perpustakaan negara Malaysia. Cuba lawati perpustakaan negara Malaysia, boleh pinjam secara online. Maksud saya dia bagi pinjam dalam bentuk e-book. Kalau ada boleh cubalah pinjam. Antara buku-buku penting Jati Diri dan Patriotism, Trust Peradaban Malaysia, kemudian Kesultanan Melayu Melaka, kemudian hubungan sosial antara komuniti Melayu dengan komuniti bulan Melayu mengikut perspektif peradaban, dan juga revolusi mental, kemudiannya peradaban dan perkauman di Malaysia, hubungan etnik Melayu Cina, dan juga buku oleh Winstead, The Malays Cultural History. Dan itulah sahaja kuliah pada hari ini. Saya harap anda dapat membaca berbagai sumber-sumber yang ada dalam negara kita, termasuklah artikel jurnal dan seumpamanya. Dan saya buka kepada soalan
Kalau ada, silakan. Dipersilakan untuk menanyakan soalan